Dan manusia bergerak ke mahsyar ni, dia ada 3 cara je dalam hadis. 3 cara. Sama ada dia berjalan dengan binatang tunggangan, dengan jalan kaki, ataupun dengan muka dia terbalik. Hadis sebut muka dia ke bawah, kaki dia ke atas. Ni je 3 cara orang berjalan ke padang mahsyar. Siapa makhluk yang akan mula dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas mati? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikembalikan ruh dia, orang pertama sekali dia akan bangkit daripada maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di Raudah di Madinah tu kan. Dia akan bangkit dan bila dia bangkit, maka siapa selepas tu yang bangkit? Orang di kanan kiri Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan bangkit. Kemudian Nabi SAW akan bergerak ke perkuburan Baqi'. Mungkin pada waktu tu kawasan tersebut masih ada lagi, tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sebab kemuliaan Nabi SAW dan kemuliaan bumi Madinah ni Allah Taala pelihara. Kemudian kemudian Nabi SAW ni jalan pergi ke perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' ni kalau siapa pernah pergi, dia cuma keluar sikit daripada makam Nabi SAW saja. Depan tu saja ada perkuburan Baqi'. Dan kemudian orang yang mati di kuburan Baqi' dibangkitkan. Ni kelebihan bagi orang yang mati di Madinah. Sebab tu Nabi sebut kalau boleh mati, matilah di Madinah. Ada hadis yang sebut begitu. Kerana siapa yang mati di Madinah ni, dia akan dapat syafaat Nabi SAW. Sebab tu kalau boleh, mintalah mati di Madinah kan. Boleh minta. Dia antara dua yang kita boleh minta, iaitu mati syahid, dan kedua mati di Madinah. Mati di Madinah boleh minta. Ada sepupu saya dulu, dia belajar di Madinah. Jadi dia selalu dah dapat peluang pergi Raudah. Jadi dia selalu nak dengar apa orang Melayu ni doa kan. Orang Melayu ni selalu di Madinah doa apa. Dia kata ada seorang pakcik ni doa. Dia kata, "Ya Allah, matikanlah aku di Madinah ya Allah. Tapi bukan hari ni, hutang kereta tak boleh bayar lagi ya Allah." Doa gitu. Betul lah tu kot. Betul lah. Dia nak mati di Madinah tu baguslah kan. Cuma itulah kan, mungkin lain kali lah kot, lepas dah settle hutang semua dia datang balik kan. Mungkin kalau kita doa, ya Allah mati kena, mungkin bukan hari ni, hutang PTPTN tak habis lagi bayar kan. Banyak lagi cerita dia. Mati di Madinah satu kelebihan bagi orang luar. Memang boleh mati di Madinah. Dan orang yang mati di Madinah disebut dia akan dibangkitkan awal. Dan untung orang mati di Madinah ni, silap-silap dia dapat berjiran dengan sahabat Nabi dan juga orang soleh. Silap-silap. Kerana kaedah kubur di Baqi' ni, dia bukan macam kubur kita. Sebab tu kubur Baqi' ni sejak zaman Nabi tak penuh kan. Padahal siapa yang pernah pergi Madinah, hampir setiap waktu orang sembahyang jenazah. Dan sekali sembahyang jenazah bukan seorang, kadang 3 orang, 4 orang, 5 orang. Rupanya macam ni. Kenapa tak penuh sampai hari ni? Kerana setiap setahun ataupun beberapa tahun dia akan gali semula kubur tu. Kalau jenazah tu hancur, dia akan alihkan. Lepas tu kalau dia pergi Madinah, dia ada banyak perkuburan. Tu adalah salah satu tempat jenazah yang dah hancur, tulang dia akan alihkan ke kubur lain. Tapi orang yang mati di situ tetap dikira sebagai ahli Baqi'. Dia akan dibangkitkan dekat Baqi' juga nanti. Dan saya tengok juga kubur tu kadang-kadang satu liang tu ditanam beberapa orang sekali. Kerana ada kanak-kanak, kerana ada orang dewasa. Kemudian dia letak batu, kemudian dia tutup. Kenapa dia letak batu tu? Supaya senang, nanti nak gali balik dah senang dah, ada penanda kan. Sebab tu ada yang bila dah keluar, ada kawasan tu dia tak semestinya lompong dekat kawasan baru tau. Dia mungkin lompong dekat kawasan lama, kat kubur sahabat-sahabat, kubur anak Nabi SAW, keluarga Nabi semua kat situ. Salah satunya adalah dulu ada ustaz Azli Taliban. Dia geng ustaz. Dia NGO juga ni ustaz. Dia meninggal di Madinah. Dia dapat tanam dekat sebelah kubur Imam Nafi' dengan Imam Malik. Dekat kawasan awal tu, kat depan-depan, tak masuk. Kalau naik pagar tu, tak jauh depan tu dah dapat kubur dia. Maknanya untung dia rezeki dapat berjiran dengan orang-orang yang soleh dekat lepas sahabat. Dan orang yang duduk mati dekat Baqi' ni, dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat syafaat Nabi SAW. Sebab tu kalau boleh mati di Madinah. Ni satu kelebihan. Baik. Kemudian bila dibangkitkan, Nabi SAW bangkit, kemudian orang Madinah bangkit. Lepas orang Madinah, orang Baqi' bangkit, barulah orang lain mula bangkit. Orang yang mati di Mekah apa semua barulah dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia ni bila bangkit, dia akan mula bergerak ke mahsyar. Baru manusia ni bergerak ke mahsyar. Dan manusia bergerak ke mahsyar ni, dia ada 3 cara je dalam hadis. 3 cara. Sama ada dia berjalan dengan binatang tunggangan, dengan jalan kaki, ataupun dengan muka dia terbalik. Hadis sebut muka dia ke bawah, kaki dia ke atas. Ni je 3 cara orang berjalan ke padang mahsyar. Dan jarak perjalanan ni kita tak tahu berapa jauh dia, berapa lama dia, tidak tahu. Sebab tu
Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, orang yang soleh ni dia ada binatang tunggangan dekat akhirat. Ada pendapat yang kata boleh jadi juga ini adalah tunggangan bagi orang yang melaksanakan korban. Korban kan. Tapi lembu akhirat nanti dia besar lah. Dia tidaklah macam lembu hari ni. Kalau pun dapat lembu kurus, tengok lembu kurus macam kena HIV lembu ni. Tak apalah, dia akhirat dia akan besar. Tapi tu salah orang yang menganjur lah tu lah kan. Salah dia, patut kena cek lembu gemuk. Tapi kurus, tapi tak apa. Dia di akhirat lembu tu tak besar. Sebab itulah logiknya lembu, unta 7 bahagian kan. Kerbau 7 bahagian. Kena boleh naik 7 orang. Kambing 1 bahagian. Kalau kambing 7 orang menyarap kambing tu. Kan? Logik tak? Logik lah kan? Logik lah, kena tunggangan akhirat. Ni pendapat yang kata beginilah. Pendapat kata begini. Baik. Maka yang naik tunggangan ni selamat lah. Dia tak penat lah ada tunggangan dia. Sebab tu kalau boleh buat korban kan. Buat korban, buat akikah, tunggangan. Yang berjalan kaki pun, walaupun berjalan kaki tapi penat juga. Kerana kita tak tahu perjalanan akhirat ni. Kita kena ingat satu hari ni bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau kata perjalanan satu hari pun, maknanya ribuan tahun orang berjalan. Kemudian manusia mula berjalan. Yang jalan terbalik ni, muka ke bawah ni, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana orang jalan muka terbalik?" Sahabat pun tanya juga, "Ya Rasulullah, macam mana orang jalan muka terbalik?" Kerana biasa kita nampak orang berjalan kaki bawah, kepala atas. Macam mana orang muka bawah, kaki atas pula? Rasulullah kata, siapa yang jadikan kita boleh berjalan kaki bawah, kepala atas? Sahabat kata, Allah. Allah jugalah yang menjadikan boleh kita ni berjalan kepala bawah, kaki atas. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu macam mana dia akan jalan begitu. Baik.